الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا عليم علمنا القرآن. اللهم يا عليم علمنا التأويل. Allahumma ya alim alimna al-bayan. Yang saya hormati tuan pengacara majlis, yang berbahagia tuan pengerusi, ashabul fadilah, tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan pada malam yang berbahagia ini, untuk sama-sama kita meneruskan kesinambungan daripada ceramah kita yang pertama, ataupun majlis ilmu, muzakarah ilmu dan perkongsian ilmu kita yang kira-kira disebutkan oleh pengurusi tadi ini pada 29 hari bulan 12 2018, bertepatan dengan hari Sabtu 21 Rabiul Awal 1440. Dan pada waktu itu saya ada cerita banyak juga tentang perkara-perkara yang menunjukkan bahawasanya dunia kita ini sudah lama semakin dekat dengan hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah yang disebut sebagai hari kiamat, hari kehancuran, di mana semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di saat itulah akan dibangkitkan kita. Maka ketika bangkitnya kita itulah, iaitulah bangkit yang tidak akan ada lagi kematian selepas daripada itu. Maka siapa yang beruntung adalah orang-orang yang atas dunia ni dia memanfaatkan kesempatan yang ada, dan orang-orang yang rugi adalah orang yang atas dunia ini dia tidak memanfaatkan peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebanyak 14 benda yang kita bincangkan pada hari itu, saya kira tuan-tuan pun lupa habis-habis semua dah. Yang pertama yang kita bincang mengenai asyrat as-sa'ah, iaitulah tanda-tanda kiamat. Dia ada dua. Yang pertama, tanda yang disebut sebagai tanda yang besar, dan yang kedua disebut sebagai tanda-tanda kecil berlakunya kiamat. 14 perkara yang saya sebutkan, ingin saya ulang sekali lagi. Yang pertama yang saya sebutkan hari itu adalah antara tanda kiamat itu berlaku adalah lenyapnya sifat amanah yang ada dalam diri seseorang itu. Seseorang itu diberikan kepada dia tanggungjawab, diberikan kepada dia sesuatu amanah, tetapi sayangnya dia tidak menjalankan amanah sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu benda yang saya tadi bawa kereta tadi saya main, tuan-tuan sekalian, sahabat telefon, sahabat kata dapat anak apa semua, saya pun dalam teringat Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum
wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu dan anak-anak yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu merupakan fitnah. Fitnah ni apa tuan-tuan? Merupakan ujian. Tetapi di sebalik fitnah dan ujian ini juga, dia merupakan tanggungjawab yang diberi pinjam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ramai di kalangan kita yang tak pernah mengambil tahu akan tanggungjawab ni. Harta yang Allah Ta'ala bagi, pangkat yang Tuhan bagi, darjat yang Tuhan bagi bukan hak kita. Dia adalah fitnah, dia adalah ujian. Satu lagi yang perlu kita tahu, dia adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita ada pangkat, esok lusa kita tak ada pangkat. Hari ini kita ada harta, esok lusa kita tak ada harta. Kalau betul-betul hak kita tuan-tuan sekalian, benda tu akan kekal dengan kita sampailah bila-bila. Tapi masalah dia, benda tu tak kekal, akan ditarik dan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali yang kata harta kita ni, kerana hanyalah pinjaman. Benda ni Tuhan bagi kat kita, Tuhan bagi pinjam kepada kita untuk apa? Untuk kita jaga dan untuk kita menjadi orang yang bertanggungjawab di dalam peranan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu waktu kita dibangunkan di hadapan Allah, ketika mana di padang mahsyar, sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan berganjak dua tapak kaki kita ketika mana kita berada di hari kiamat, berada di atas padang mahsyar, sehinggalah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 4 soalan. Yang pertama, Tuhan akan tanya an umrihi fima afnah. Tuhan akan tanya umur kita, ke mana kita habiskan umur kita. Kerana umur ini adalah pinjaman daripada Allah, bukan hak kita. Kita duk bangga, kita kata umur kita ni, saya umur 70, saya umur 80, kita duk bangga. Apakah dengan umur yang panjang itu kita penuhkan kehidupan yang umur Tuhan bagi dekat kita penuh dengan amal ibadat ataupun penuh dengan amal kemaksiatan? Itu soalan dia. Apa gunanya umur yang panjang tetapi diri tidak dekat kepada Allah? Apa guna umur yang panjang tuan-tuan sekalian tetapi dalam kehidupan dia itu tidak ada amal ibadah yang dia buat kepada Allah? Apatah lagi Tuhan bagi umur yang panjang, Tuhan pun suruh pergi cari ilmu, tambahkan diri dengan ilmu. Kita boleh kata tak sempat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan menjadi penyesalan yang begitu besar di sisi Allah bila Tuhan bagi umur yang panjang. Yang kedua, soalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ni semua pinjaman Tuhan bagi dekat kita. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang harta kita, mal itu harta. Daripada mana kita dapat harta tu? Hak tuan-tuan duk ada harta kat tuan-tuan ni, yang duduk bergaduh adik-beradik disebabkan harta, yang bergaduh anak pinak disebabkan harta, yang bergaduh dengan jiran tetangga disebabkan harta. Dua soalan Tuhan akan tanya kepada kita. Yang pertama, min aina iktasabahu, hang ambil mana harta ni? Daripada mana hang dapat harta ni? Jalan betul ke jalan tak betul? Jalan yang haram ke ataupun jalan yang halal? Tuan-tuan, jenuh kita nak kena jawab. Satu persatu akan dipersoalkan di hadapan Allah. Bukan hanya Tuhan tanya macam tu, tetapi akan dirungkai demi dirungkai secara detail dan terperinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal itulah dalam suratul Kahfi, ketika mana Allah Ta'ala memberikan kitab catatan amalan kepada kita, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Tuhan kata dalam surah Al-Kahfi, bila diberikan catatan amalan kepada kamu, kita akan tengok catatan amalan itu,
Lalu kita ni akan berkata sendiri daripada mulut kita, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kita kata ni catatan amalan apa ni? Sampai benda hak besar semua dia tulis. Bukan takat besar, saghiratan, benda yang kecil pun tulis dalam catatan amalan kita. Semua dicatat dalam keadaan begitu detail. Bila kita buat, tang mana kita buat, benda apa kita buat, semua Allah Ta'ala akan cerita dalam tu. Waktu tu tuan-tuan sekalian, siapa lagi kita nak mencari alasan untuk nak tutup segala kelemahan yang kita buat dalam catatan amalan yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita? Tuhan bagi kita mulut. Pada hari itu mulut kita tidak akan bercakap bohong. Macam mana atas dunia kita boleh memberikan kesaksian yang bohong. Allah Ta'ala terus terang kata kepada kita, la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Tidak akan bercakap mulut kamu, sehingga kan kalau Tuhan buka mulut kamu bercakap, kamu akan bercakap hanyalah perkara-perkara yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu satu. Lepas tu Tuhan bokmai pula kepada kita tuan-tuan sekalian. Bukan hanya mulut kita bercakap tentang benda yang kita buat, tetapi Allah Ta'ala jadikan juga segala tangan kita, segala hati kita, segala mata kita, segala tubuh badan kita juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Yasin, tuan-tuan duk baca Khamis malam Jumaat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Tuan-tuan jumpa tak surah ayat tu? Kaduk lena waktu tu. Bagi Tok Khalifah seorang yang baca pederah seorang-seorang kat dia. Al-yawm, Tuhan kata pada hari itu, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut mereka. Mulut tak boleh cakap. Wa tukallimuna, yang bercakap apa tuan-tuan ni tangan kita ni. Tangan ni lah kalau buat benda baik, tangan ni akan bercakap tentang benda baik. Tangan ni kalau buat jahat, tangan ni akan cakap tentang benda jahat. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahu Akbar. Tuan-tuan, waktu kita baca Yasin tu, bila mai ayat tu tuan-tuan, kita muhasabah sebentar. Pasal apa? Hadu ada kat kita ni semuanya pinjaman, bukan hak kita. Sebab tu ulama Syekh Abdul Wahid, seorang tokoh muhaddis Indonesia, dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala bagi kepada kita dua benda. Yang pertama haqqul intifa', yang kedua haqqul imtilak. Intifa' ni makna apa? Hak untuk kita manfaatkan, bukan hak kita. Hakul imtilak, hak untuk kita milik. Milik ni apa? Ni amal ibadat kita, yang tu hak kita. Siapa buat banyak, itu hak dia, menjadi benda tu banyak kepada dia. Siapa buat sikit, itu hak dia, menjadi benda tu sikit kepada dia. Yang itulah hak kita. Tapi kita tak sedar kata benda tu hak kita. Yang kita duk nampak badan kita ni hak kita. Yang kita duk nampak kata benda tu hak kita. Yang kita duk nampak anak isteri tu hak kita. Yang kita duk nampak kereta, rumah, tanah dan sebagainya hak kita. Itu bukan hak kita. Hak kita apa tuan-tuan? Amal ibadat. Apa bukti dia? Nabi SAW sebut. Nabi kata apabila meninggalnya seseorang itu akan menghantar mayat dia ke kubur. Yatba'ul mayyita thalathah, akan hantar mayat dia ke kubur, ada 3 benda. Tuan-tuan tengok 3 benda yang kita duk kata hak kita ni. Yang pertama ahluhu, ahli keluarga dia. Anak dia yang dia kata hak dia. Isteri dia yang dia kata hak dia. Adik-beradik dia yang dia kata hak dia. Yang kedua maluhu, harta benda akan hantar dia ke kubur. Kereta dia, motor dia, pakaian dia akan hantar dia ke kubur. Yang ketiga wa amaluhu, juga amal ibadat dia akan hantar dia ke kubur. Tuan-tuan tengok dalam 3 benda ni, yang kita duk kata hak kita ni tuan-tuan sekalian, 2 benda Nabi kata fayarji'u thnani, 2 benda akan balik, akan tinggal kita di situ. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, akan balik ahli keluarga, tinggal dia seorang-seorang dalam kubur. Akan balik isteri dia, akan balik suami dia, akan balik anak-anak dia, tinggal dia seorang-seorang dalam kubur. Wa maluhu, harta benda dia akan balik, harta pangkat darjat dia akan balik. Wa yabqa ma'ahu wahid, inilah yang menjadi hak mutlak kita. Apa dia tuan-tuan? Yang akan kekal bersama dengan kita adalah amal kebajikan, amal ibadah yang kita buat. Itulah hak kita.
Tapi tak ramai orang yang ambil pengajaran bahawasanya hak dia hak betul-betul adalah amal ibadat. Dia duk nampak hak pinjaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Itulah yang kita sebut sebagai amanah tadi, tuan-tuan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda, anak-anak juga fitnah, dan dia juga menjadi amanah. Satu benda yang lenyapnya amanah ni makna apa, tuan-tuan sekalian? Berapa banyak di kalangan kita yang ada dalam masjid ni, minta maaf saya khususkan macam tu, kan? Pasal tak orang bagi panggil dah kiamat siri yang ketiga. Sebab tu malam ni nak kena sebut lagu tu. Tuan-tuan, apakah kita telah menunaikan hak kita kepada ahli keluarga kita? Yang tu satu. Yang kata lenyapnya amanah sebelum kita tengok tempat lain ni. Sebelum kita duk nampak tempat lain, sebelum duk nampak sagi daripada daerah, dia naik pergi negeri, dia naik pergi negara apa semua, Ustaz. Jangan pergi tang tu lagi. Kat keluarga kita dulu. Yang ada depan saya ni orang lelaki, belah sana orang perempuan. Hak kita kepada ahli keluarga kita, kita tunaikan ataupun tidak. Apa dia, tuan-tuan sekalian? Yang pertama, hak ilmu kita bagi ataupun tidak kepada mereka. Baik, kita bagi ilmu kepada mereka, kita hantar anak-anak kita pergi sekolah. Kita pecahkan lagi daripada ilmu tu, ilmu agama kita ajak tak ajak kepada mereka. Anak kita pandai tak pandai baca Quran? Anak kita boleh tak boleh semayang? Anak kita pandai tak pandai ambil ayat semayang? Tuan-tuan, satu benda yang saya duk nampak, yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Apa dia, tuan-tuan sekalian? Di dalam memberikan ilmu, iaitu hak kita kepada anak-anak kita, khususnya dalam salat janazah. Solat jenazah tak ramai orang tahu, tuan-tuan sekalian. Minta maaf sebutlah. Bukan kata tempat ni, tempat lain pun banyak. Kadang-kadang anak-anak pun tak erti semayang. Pasal apa? Pasal kita tak suruh, pasal kita tak didik. Itu hak kita. Kita nak mai ke masjid, anak kita tanya, ayah nak pergi mana? Aku nak pergi masjid semayang mayat. Tak apa, saya nak duduk di rumah. Jom pergi sekali. Tak apa, ayah. Tuan-tuan, wajib kita ajak dia. Pasal apa? Nak ajak dia macam mana semayang jenazah. Saya tak tahulah di tempat tuan-tuan macam mana. Tapi kalau di tempat saya tu, amat berkurangan anak-anak muda yang solat jenazah. Sebab tu pengalaman saya menjadi imam masjid daerah dulu. Waktu saya pergi ke masjid mana-mana, orang tengok kita, orang suruh kita jadi imam. Kita kata, pasal apa nak suruh jadi imam? Tak ada, Ustaz, ambil berkat apa semua. Berkat apa yang ada kat saya ni? Berkarat ada. Saya kata, waris dia ada tak? Waris dia ada. Tunjuk main waris dia. Ustaz, saya wakil Ustaz semayang kat ayah saya. Hang mesti betul semayang. Saya kata aku tu, Allah Ustaz, saya doa tu jam. Dia kata, doa tu jam. Dia kata aku tu. Okey, doa hang jam, semayang hang reti tak? Semayang reti. Hang semayang, doa hang pas main kat aku. Kita kata, hang pas baton main kat aku. Saya pun duduk belakang dia, tuan-tuan. Kira risau juga, tapi duduk rapat dengan dia lah. Takut sekali dia pergi takbir yang pertama, dia pergi rokok, tak mampu saya. Jadi duduk rapat dengan dia tu, kalau dia rokok dan tajam pungkok dia naik balik. Dan habis-habis tu dia pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun kali belakang, saya pun baca doa. Yang tu lah. Sekurang-kurangnya hak anak ni lepas, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, ada 3 benda. Yang ni saya nampak di mana? Di sembot masjid, tuan-tuan ke? Kan, kalau tak silap saya ada sembot dekat kubur tu ke? Idza mata ibnu Adam, bila meninggalnya anak Adam, in qata amaluhu illa min thalath, terputih semua amalan dia kecuali 3 benda ya. Yang pertama, ilmin yuntafa'u bih, ada ilmu dia manfaatkan, dia bagi kepada orang. Yang kedua, sedekatin jariyah, sedekah jariah dia. Dia ada duit, dia sedekah kepada orang, orang manfaatkan duit tu, maka dia menjadi sedekah jariah. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak yang salih yang dapat mendoakan dia. Tidakkah dalam salat jenazah itu doa yang dia sampaikan kepada ayah ataupun ibu dia yang meninggal di hadapan dia waktu dia jadi imam? Tuan-tuan, dia baca dalam takbir yang ketiga, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pahala ataupun doa dia tu Allah Ta'ala sampaikan terus kepada bapa dan ibu dia yang sedang terbujur kaku di hadapan itu. Doa ustaz belum tentu sampai, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab tak ada hadis yang sahih kata doa ustaz sampai, anak sampai. Mungkin ustaz waktu tu pun dah kena tolak jadi juga.
Jadi berdoa pun tak apa nak sungguh. Allahumma fillahu. Tu panjang. Aku nak pergi tempat lain ni. Orang duk tolak aku pula. Tuan-tuan perasan tak? Kadang-kadang hak belakang, hak ramai-ramai duk angkat tangan, duk berdoa tu pun tuan-tuan sekalian. Mereka pun duk relin juga dekat pintu tu, ada tak ada hulu balang sampai sorat duk tunggu. Kalau tak ada duk kuit. Tak ada apa. Tak ada apa. Dia kata sambil duk berdoa, tak naya tuan-tuan sekalian. Lagu duk marah kat saya ni. Apa? Itu hakikat dia. Daripada kita ambil, bagi anak jadi. Tuan-tuan, bila kita nak buat ni? Daripada sekarang kita dah mula dah. Itu di antara lenyapnya amanah. Salah satu amanah Tuhan nanti akan tanya kita. Hang ada anak, apa yang hang buat dengan anak? Tuan-tuan, apa kita nak jawab di hadapan Allah? Soalan yang ketiga Allah Ta'ala akan tanya selepas daripada harta, tuan-tuan sekalian. Iaitulah wa an jismihi fima ablah. Tuhan bagi tubuh badan, ke mana kita gunakan tubuh badan kita ni. Siapa yang ada kaki boleh melangkah ke masjid, bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Tuan-tuan masuk dalam masjid, Allahumma ftah li abwaab rahmatik, semayang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, sujud bagi lama tuan-tuan sekalian, sujud syukur kepada Allah. Pasal apa? Tuhan bagi aku kaki, aku boleh sampai ke masjid hari ni. Tuhan bagi aku tangan, aku boleh menghulurkan dalam tabung masjid. Tuhan bagi aku tangan, aku boleh pergi buka lampu masjid. Tuhan bagi aku tangan, aku boleh tolong orang. Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa? Benda-benda inilah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu buat benda yang kamu tak tahu. Tuhan kata, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, wal basar, penglihatan kita, mata kita, telinga kita, mata kita, wal fuad, hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Benda ni semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala satu. Mata hak kita tengok Tuhan akan tanya, telinga hak kita dengar pun Allah Ta'ala akan tanya. Ni telinga aku bagi ke hang 70 tahun, 80 tahun yang jelas telinga dekat hang. Banyak mana hang dengar Al-Quran? Yang tu kita akan dijawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat soalan kita akan jawab ketika mana berdiri di padang mahsyar nanti apa dia tuan-tuan sekalian? Wa an ilmih madza fa'ala. Tentang ilmu yang Tuhan bagi dekat kita, apa yang kita buat. Sebab tu kena tuntut ilmu, kena pergi cari ilmu. Ada ilmu, sampaikan kepada orang. Ada ilmu, sebarkan kepada orang. Tak boleh nak sebarkan kepada orang, sebarkan kepada anak bini. Itu pun sudah cukup tuan-tuan sekalian. Itu yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu baru satu. Yang ni saya cerita tahun dulu ni. Tak masuk tajuk malam ni lagi. Tak tahulah masuk tajuk malam ni pukul apa kita berhenti, wallahu alam. Yang kedua, ilmu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita tahun lepas, tahun 2018, 2 tahun dah saya cerita. Ilmu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ilmu ni kalau tuan-tuan tengoklah, antara ilmu yang mula-mula Allah Ta'ala buat hilang ni apa tuan-tuan? Ilmul mawarith, iaitulah ilmu faraid. Ilmu tentang hukum hakam reta ni tuan-tuan sekalian. Faraid ni tak ramai orang tahu. Sebab apa? Itulah ilmu yang mula-mula sekali akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai tanda berlakunya kiamat. Sebab tu orang tak apa nak berani mengaji. Pasal apa? Takut mati awal. Hak kebanyakan hak tahu ilmu mawarith ni mati awal tuan-tuan sekalian. Kan? Itu saja pandangan orang lah. Kan? Sama dengan ilmu-ilmu yang lain pun. Tang mana yang kata tak ada ilmu ni Allah Ta'ala sebut macam mana dalam hadis Nabi SAW, dimatikan para ulama. Para ulama, al-ulama kathirun khutaba. Banyaknya orang-orang yang khutaba, orang yang boleh ceramah ni ramai. Tetapi qalilun ulama, sikitnya para ulama yang boleh bagi ilmu kepada kita ni tuan-tuan, tak ramai. Yang boleh buka kitab, dia boleh hajak tu kita dengar ni, dia masuk dalam hati ni tuan-tuan. Kadang-kadang dia bercakap benda simple saja, tapi dia masuk dalam hati tu. Allahu Akbar, tabarakallah. Itu ulama. Daripada orang yang bagi derai, siapa saya ni lah. Kan? Derai yang bagi tuan-tuan. Tuan-tuan mendengar bila nak habis lah. Tak, lagu tu ya. Sebab tu Nabi sebut lagu tu, akhir zaman qalilun ulama kathirun khutaba.
sikitnya para ulama yang bila dia bercakap ilmu mencurah-curah mai kepada kita, tuan-tuan. Saya tengok di tempat tuan-tuan ni ada satu tok guru hebat lah. Ya, Profesor Dr. Radhi Osman. Oh tu tuan-tuan, ulama hebat tu. Kan, ambillah kalam daripada dia, ambil tu sekalian. Satu mengajar di sini ni. Lepas tu ada Datuk Hasan, mantan mufti Pulau Pinang. Dia mengajar sini ke? Tak ada lah. Satu pun tuan-tuan, ilmu ni Allah, ilmu kalbah, ilmu ni seperti lautan. Dia mengajar ni, dia bawa keluar daripada kepala dia. Allahu Akbar. Syekh Bukhari, tuan-tuan, Imam Masjid Kapitan Keling. Dulu duk mengajar Masjid Negeri lah, wallahu ta'ala alam, mengajar kedak lagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia mengajar ilmu saja-saja. Tapi hak duk depan dia tu semua khusyuk, tawaduk sampai rapat kapet. Lagu tu lah bila orang main bagi ilmu ni, lagu tu lah kan. Dia mau ada pi merewang, macam saya malam ni lah, pi merewang, kok lain baru orang dengar, baru dia lagu tu kan. Kalau bila bagi lagu tu rapat kapet kita, tuan sekalian. Tapi itulah ilmu. Saya teringat almarhum Tuan Guru Haji Saleh Syekh, ulama tauhid. Dia mengajar, Allahu Akbar, dia mengajar slow ya. Saya berapa kali tuan-tuan rapat dinding, berapa kali rapat, bukan sanak di dinding, kepala pelaga dinding plena. Tapi ilmu ya Rabbi tabarakallah. Tuan-tuan tengok macam mana Allah Taala cabut orang-orang yang ada ilmu seperti ini. Satu, Tuhan cabut dengan mematikan mereka. Dua, Tuhan cabut rasa dalam diri kita untuk nak pergi menuntut ilmu dekat mereka tu. Tak ramai orang ambil ilmu mereka ni. Tidak sekalian, tak ramai orang ambil ilmu. Itu di antara apa yang telah disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya kita sebut hari itu ni perzinaan bermaharajalela. Segilah hadis yang saya nak baca ada sebut juga sikit. Lepas tu tuan-tuan sekalian, muzik dianggap sebagai benda yang biasa dalam kehidupan kita. Pi rumah kenduri kalau tak ada muzik, nanti orang pi tanya tuan rumah, ni kenduri kahwin ke kenduri mayat? Pi tanya kenduri mayat, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang tuan rumah sendiri tu pun yang pi cari muzik tu. Nak bagi orang main tu berhibur, makan sambil berhibur. Dia tengok muka ustaz, Allah ustaz, budak-budak dia sebut lagu tu. Tahu dah budak-budak, hang lah budak-budak zaman dulu. Budak-budak depa pesan lama lah. Oh ya ke? Kita nak tengok dia tengok. Berapa depa pesan tu? Dia berapa? Tak banyak ustaz. Ni ambil dalam 5 jam, bayar kat depa 3,000. Oh ya ke? Ustaz dia ada ekor-ekor sikit. Nampak dia dah cerita gitu. Budak apa hang lah tu? Dan minta maaf sebut. Tuan-tuan marah kat saya tahu. Kan? Kadang-kadang kita nak makan pun tuan-tuan sekalian sampai tak dengar apa. Hak sedap ni jadi tak sedap. Jadi tawak bombang dia duk main kat kita tu. Allahu Rabbi. Baik. Lepas tu tuan-tuan sekalian, minuman keras yang memabukkan ini menjadi biasa pada hari ini. Atas apa-apa nama sekalipun. Nabi habaq di akhir zaman, la yashrabanna nas min ummatil khamra. Akhir zaman umat aku akan minum minuman yang memabukkan. Yusammunaha bighairi ismiha. Nabi kata, mereka menamakan dia itu bukan nama minuman yang memabukkan. Dia bubuh nama macam-macam. Kan zaman saya sekolah rendah dulu, depa bubuh nama ubat batuk. Depa bubuh nama gayah ubat batuk tu. Kan belah-belah Kedah tu gayah ubat batuk tu. Nak pergi minum gayah kan, Tok Wan kata minum gayah tak apa, hanya minum benda black. Gayah tu dia dengar minum orang perempuan ke apa ke. Rupanya benda tu ubat batuk. Banyak hari ni tuan-tuan sekalian, benda-benda yang memabukkan tidak dinamakan. Kalau kata dadah ke tak bubuh nama tu, bubuh nama hak pelik-pelik yang kita dengar pun kita tak tahu kata benda tu benda yang memabukkan. Pil kuda lah tuan sekalian, pil kuda. Pak pergi tanya anak pergi mana? Cik nak pergi cari kuda dia kata. Pergi cari kuda. Kuda tak apa, naik pergi lelok. Naik apa kawan duk isap. Zaman sana? Oh banyak. Siabak, tuan-tuan ingat tak lagi siabak tahun 2018 tu. Ganja tuan-tuan sekalian. Zaman dulu dia panggil apa? Lah saya tak tahu panggil apa. Dia panggil nombor 1 panggil dam. Dam tu. Lepas tu dia buat tangan lagu ni. Ini di antara syarat tu. Ada. Dia buat lagu tu. Kita pun datang apa gatai tangan ke apa ada ni. Lepas tu dia kata Husin dia panggil tuan-tuan sekalian. Minta maaf kalau ada Haji Husin di sini. Patutnya hang panggil lah Lahap ke? Hang panggil lah Jahal ke? Jahal ada Jahal. Oh boleh ni. Hang panggil lah apa nama Ubay, Abdullah ibnu Ubay ke apa, kan panggil lah benda-benda macam tu.
Ni dah hampir panggil cucu Nabi sebagai benda memabukkan. Jahanam bawa-bawa ni tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Baik. Yang seterusnya yang kita cerita hari itu ni bermegah dengan masjid besar. Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjid mereka ni tersergam indah, tetapi sayangnya kosong daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nak tengok hidayah ada tak ada dalam masjid tu? Kita tengok masjid yang orang main ni tuan-tuan boleh menyatu padukan orang kan memecah belahkan orang. Tuan tengok tang tu. Ni kata hidayah Tuhan nak turun main ni. Pasal apa? Allah Taala sebut walau anna ahlal qura amanu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tuhan kata kalaulah satu qaryah itu, kalaulah satu kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Tuhan akan buat turun keberkatan yang mai daripada langit, yang keluar daripada bumi. Itu keberkatan. Maknanya kalau masjid kita ada barakah, orang mai masjid kita orang merasa senang. Orang mai masjid kita orang merasa tenang. Orang duduk dalam masjid orang merasa mesra. Itulah masjid yang jauh daripada kharabun minal huda, yang jauh daripada apa orang kata? Yang jauh daripada sifat ataupun pecah belah dalam masjid, yang ada hidayah Tuhan bagi dalam masjid tu. Yang ni kita, ustaz nak tunggu hidayah Tuhan bagi, tak, kita kena cetuskan. Hidayah ni Tuhan yang nak bagi kat kita, tetapi langkah untuk nak sampaikan hidayah yang tu wajib kita cari. Perbetul balik ahli jemaah kita, perbetul balik ahli qaryah kita. Kita hadu ada dalam masjid ni tuan-tuan, beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya semata-mata nak pegang jawatan, lepas tu nak bermegah dengan jawatan hak ada. Mampu dah tak ada siri ketiga ni. Sebab sebut benda ni. Allahu akbar. Tuan-tuan, minta maaf sebut, kena cerita juga benda ni. Saya duk pergi mengajar, kadang-kadang habis tu orang duk cerita, kita tajar mulut ni nakai duk bertanya. Kata haji ni pergi mana lama tak nampak, selalu kalau kuliah dia duk ada. Allah ustaz dah tanya ni leceh. Tuan-tuan tahu kalau saya sebut ayat tu tahu dah yang mana. Ustaz tanya ni leceh. Apa pasal leceh pula? Tak boleh ustaz. Dia dah tak main ke masjid, komitmen tak ada. Kita pun mesyuarat apa semua nak potonglah sikit allowance dia nak bagi kepada pembantu dia ni. Dia tepuk meja tak bagi ustaz, tapi dia tak main pun. Lah duk merajuk orang kami, dia cerita lagu tu. Bukan saya cerita tuan sekalian. Tuan-tuan pergi tanya aku, ustaz masjid mana? Jangan duk tanya. Boleh faham tuan sekalian? Allahu akbar. Kalau macam ni tuan-tuan, tuan-tuan nampak tak? Kalau macam ni pimpinan yang duk ada nak memimpin masjid, anak Korea macam mana? Anak Korea ada macam mana? Allahu akbar. Sudah pastilah Tuhan akan jauhkan keberkatan dalam tempat kita, yang itulah macam-macam ada dalam tempat kita. Berlakunya rompakan dalam kampung kita, tuan-tuan sekalian, perzinaan berleluasa, tuan-tuan sekalian, benda-benda ni keruntuhan akhlak moral di kalangan remaja ni berleluasa tuan-tuan. Memang ada sebab lain, faktor yang lain, tetapi faktor kita ni tuan-tuan tidak bersatu dalam satu jemaah, kita tak duduk dalam bumbung keberkatan Allah Ta'ala, juga menjadi faktor kepada gejala-gejala yang Tuhan bagi kepada kita. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kan, negara yang baik, tempat yang baik, Allah Ta'ala akan mengampuni mereka. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas itu tuan-tuan sekalian, berlumba-lumba mendirikan bangunan, semua bekat nak buat bangunan besar-besar belakang. Tuan-tuan perasan tak keliling tuan-tuan ni ada? Sagi naik hak tu lagi tinggi, naik ni lagi tinggi, naik ni lagi tinggi. Banyak tuan-tuan pembangunan hak tu ada. Memang kita berbangga negara maju dan sebagainya, tetapi jangan kita menafikan apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Benda yang Nabi habaq kat kita, kita kena ambil juga. Ini sebagai di antara tanda-tanda akhir zaman. Sebab apa? Nabi kata di akhir zaman akan banyak bangunan-bangunan yang mencakar langit. Kan? Kita kata ustaz yang di Mekah apa semua, itu merupakan salah satu tanda tuan-tuan sekalian. Hatta Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Apabila ada bangunan yang lebih tinggi daripada Jabal Qubais, Nabi kata, la taqumu sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah ada bangunan yang lebih tinggi daripada Jabal Qubais. Jabal Qubais tu mana tuan-tuan sekalian? Kalau kita tengoklah ni daripada tempat kita duk tahu, daripada tempat kita duk sa'i itu sebelah kanan. Tuan-tuan tengok dekat istana lama. Raja Saudi secara lama tu
bawah itulah Jabal Qubais. Tidakkah istana itu lebih tinggi daripada Jabal Qubais seperti mana yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan sekalian, hamba melahirkan tuannya. Banyak hari ini, yang pertama kita duk nampak ada dua pandangan ulama. Satu ulama kata apa? Hamba melahirkan tuan dia tu maksud dia seorang anak yang memperhambakan akan mak dia. Yang tu ternyata di hadapan kita memang duk nampak tuan-tuan sekalian. Mak dia tu sampai tak dan mai ke masjid, sampai tak dan pergi mengaji, sampai tak dan nak bermasyarakat dengan orang. Mula daripada jaga anak, sampailah jaga cucu, sampailah jaga cicit. Tapi ke mana tuan-tuan sekalian? Allahu Akbar. Dia kata nak buat macam mana, mereka pakai kerja pergi habis mak pak ni, saya lah duk kena jaga. Makcik teringin kan, makcik mana nak jaga ke? Dah, makcik tak mau jaga Zaman waktu makcik ni, makcik nak rehat, nak pergi mengaji macam mana orang lain. Tapi nak buat macam mana? Mereka kata kalau pergi hantar pergi mengasuh pun nak kena bayar banyak. Lepas tu mereka duk ugut makcik. Pula ni pergi hantar pergi mengasuh, lagi mati di tempat mengasuh. Macam mana? Dia kata, baik mati di tangan tok dia. Pula dah lagu tu. Terima juga lah maklum ni pun. Tuan-tuan nampak dah? Yang tu satu. Yang kedua maksud dia apa tuan-tuan? Dalam hadis Nabi tu nak abang kepada kita. Ramai yang melahirkan orang-orang besar. Orang-orang besar, ada besar ni tuan-tuan, mak mereka ataupun keluarga mereka bukan di kalangan keluarga besar. Itu maksud dia. Kan? Sebab zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi, hak mana orang yang hebat-hebat ni, mereka menikah dengan hamba mereka yang telah dipotong ataupun yang telah dihazafkan sistem perhambaan oleh Nabi SAW. Jadi mereka pun menikah dengan hamba. Mereka tu mereka menikah tuan-tuan sekalian. Daripada hamba itulah maka keluarlah anak-anak mereka yang menjadi bangsawan. Itu sebagai tanda-tanda berlakunya kiamat. Baik, yang seterusnya, iaitulah banyak pembunuhan. Tuan-tuan sekalian, membunuh antara satu sama lain. Itu di antara tanda akhir zaman. Kita tengok baru ni yang terbesar, yang hinggap sampai satu dunia hinggap tuan-tuan sekalian. Qasim Sulaimani kan? Qasim Sulaimani kita tengok. Jadi macam-macam lah pandangan kawan ni. Yang tu saya tak mau nak hurai lah. Tuan-tuan lebih arif daripada saya. Maksud dia, yang tu tak kisahlah apa nak pandangan tuan-tuan tu. Yang pastinya Nabi SAW sebut kepada dia, pembunuhan itu berlaku sampai ke hari ini tuan-tuan sekalian. Baru ni kita dapat di WhatsApp orang tak mai di mana di Terengganu ke, seorang pak telah memaafkan adik dia sendiri yang membunuh anak dia umur 3 tahun. Umur 3 tahun kena tikam dengan adik sendiri tuan-tuan sekalian. Dan pak dia pun memaafkan. Sebelum tu 2 bulan sebelum tu bini meninggal dalam kemalangan jalan raya. Tuan-tuan bayangkan macam mana. Saya baca ni tuan-tuan, duk rasa berlinangan air mata ni. Yang pak ni boleh senyum, tapi senyum pun air mata duk berlinang. Kan Allah Ta'ala uji saya, dia kata, kan sebelum ni Allah Ta'ala ambil isteri saya kemalangan. Tuan-tuan, inilah yang dikatakan hak Tuhan. Kan lepas tu ada pula orang duk komen pula antara sekalian, orang duk kata apa, Allah Ta'ala bagi pinjam lama dah kat kita. Kan isteri tu Tuhan bagi pinjam lama dah. Anak-anak tu Tuhan bagi pinjam 3 tahun tu berkira lama dah tu. Jadi Tuhan ambil balik pinjaman dia. Tuan-tuan nampak dah? Yang kata hak Tuhan ni, waktu itulah kita nak ukur kita ni macam mana iman kita kalau Tuhan ambil balik pinjaman dia. Seperti mana seorang sahabat Nabi, Abdullah ibnu Ubadah kalau tak silap, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Dia ni tuan-tuan sekalian, sebelum dia nak keluar berperang, anak dia ni sakit yang tenat. Jadi dia ada isteri yang salihah, isteri salihah. Isteri tu kata, abang pilah keluar perang ikut Nabi SAW. Dia kata, aku tak boleh, aku nak tinggal anak ni, aku berasa tak apa nak seronok keluar pergi perang ni. Bini yang kata bini salihah, dia kata abang pilah abang. Yang tu seruan daripada Allah SWT. Jadi dia pun pi tuan-tuan sekalian. Bila dia keluar pi berperang, tiba-tiba anak dia meninggal. Bini dia tak abang apa satu pun kepada dia. Sampailah dia balik daripada berperang tuan-tuan sekalian. Bila dia balik-balik tu, anak dah meninggal dah. Dia nak masuk tengok anak, bini pegang dulu. Bini kata, abang, mari kita makan apa semua dulu. Dan bini melayani dia seperti mana seorang isteri melayani suami, tuan-tuan sekalian. Habis dah bersama apa semua dah, ditanya anak dia, macam mana anak? Alhamdulillah, anak tenang abang. Dia kata tenang. Bila dah habis apa semua, isteri dia tanya dia,
abang nak tanya satu soalan. Apa dia? Abang dia kata, ni lorat saya lah. Ha? Kalau hak orang kita pinjam, tiba-tiba tuan dia nak ambil balik, agak-agak kita nak wajib kita bagi ke ataupun kita tak bagi? Tuan, yang kata isteri solehah ni. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata wajib bagi balik sebab benda tu bukan hak kita. Kalau macam tu abang, anak kita hak Allah Ta'ala. Dia bagi kita pinjam hak dia, tapi dia telah mengambil balik. Dia pun nak marah waktu tu. Awak hantar abang bagi awak. Tu tara dia. Kalau kita ni tuan-tuan, orang jalan baru ni lagu mana? Kan? Pergi pegang-pegang kata abang, itu hak Allah Ta'ala, bukan hak kita abang. Allah Ta'ala ambil balik anak kita, tak nak buat macam mana? Agak-agak macam mana tuan sekalian? Bini tu kita sembelih tu. Anak kata hak sangat aku sembelih hang tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia pergi jumpa Nabi SAW, kan? Dan Nabi memberikan jaminan syurga kepada pak dia dan juga isteri dia yang salihah. Ya Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tak habis lagi ni. Lepas tu seterusnya dia kata apa? Dalam ni kita cerita waktu menjadi singkat seperti mana pengusi kita cerita tadi, kan? Al-waktu kas-saif. Waktu tu seperti mana pedang. Lepas tu pasar-pasar yang berdekatan. Apa makna pasar berdekatan? Mudah untuk kita nak cari barang. Dulu susah nak keluar merata apa semua. Lah ni dekat tuan-tuan sekalian. Lepas tu apa lagi tuan-tuan? Banyak perbuatan keji, putih silaturahim, bergaduh adik-beradik, banyak berlaku hari ni. Lepas tu apa tuan-tuan? Kita dapat jiran yang tidak baik. Hubungan dengan jiran adalah hubungan yang tidak baik. Itu di antara tanda akhir zaman berlaku. Sakit kepala kalau kita dapat jiran tuan-tuan yang tak sama fikrah dengan kita. Kita nak keluar main ke masjid, dia duduk kelang kabut, duduk basuh kereta di luar air. Kita nak bawa keluar kalam, haji jom pergi masjid sekali, nak bawa keluar kalam tu pun tak nak berani, takut dia sembuak ngampai ayam kat kita. Tuan, dia pun tengok kata, haji mana masjid kan? Masjid lah. Kita pun nak suruh jawab masjid tu pun, sakit perut ni nak jawab tu pun. Nak kata masjid lah, jom mari kita pergi. Nak kata yang tu tuan-tuan, jiran kita ni takut bergaduh pula, baru lepas bergaduh ya. Allahu Rabbi. Lepas tu apa tuan-tuan? Sifat bakhil, sifat kedekut, bermaharaja lela. Itu di antara tanda yang ke-13. Lepas tu tanda yang ke-14 apa tuan-tuan? Banyak sekali perdagangan yang berlaku. Makna dia orang dah banyak duk cari jalan untuk nak jadi kaya, duk pekat duk berniaga. Saya bagi contoh waktu 2018 apa tuan-tuan sekalian? Iaitulah ada satu kerja tapi ada kerja sampingan duk berniaga. Ramai cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, hak kerja kerajaan apa semua. Tuan-tuan tengok, bukan satu kerja ya. Shopee pun ada juga. Kerja duk online pun ada juga. Hantar WhatsApp pergi kata cerok ni, kalau nak barang apa abang mai kat kami, nanti kami hantar pergi rumah. Ada duk berniaga dan sebagainya tuan-tuan. Memang elok, nak silalah buat banyak kerja pun tak ada masalah. Cuma kita nak abang apa? Ini sebagai petunjuk yang telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala melalui lisan Nabi SAW, iaitulah disebut sebagai tanda akhir zaman yang kecil yang Tuhan tunjuk kat kita. Baik, malam ni tuan-tuan saya nak baca dua hadis kesempatan yang ada. Hadis yang pertama, kata Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la taqumu sa'ah hatta yakuna al-waladu al-ghaiza. Nombor 1 kita baca, kita ambil malam ni. Nabi kata tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah anak-anak itu menjadi punca kemarahan ibu bapa dia. Ada berbagai pandangan ulama hadis cerita tentang ni. Yang pertama tuan-tuan sekalian, anak-anak menjadi punca kemarahan ibu bapa pasal ibu bapa dia tak ada sifat keibu kebapaan dalam diri dia. Depa duk dera anak-anak depa pasal depa tak ada sifat ibu, tak ada sifat bapa. Dia tak reti nak jalankan diri sebagai seorang bapa, tak reti nak jalankan diri sebagai seorang ibu. Anak-anak menjadi mangsa tuan-tuan sekalian. Yang tu satu kata ulama hadis. Nombor 2, yang jadi kemarahan ni pasal apa? Pasal terlampau dan terlalu sayangkan kepada anak-anak sampai anak-anak kalau orang lain tegur depa akan marah. Ini berlaku di kalangan kita yang Nabi SAW sebut. Lah ni cikgu apa semua nak tegur, nak tibai anak murid pun tak apa nak berani tuan-tuan sekalian. Takat duk hampa duk diam, sekali cikgu tam bukan tampak tam ya. Cikgu tam sekali tam ya.
Anak murid pun dia bawa keluar pipi. Tampak orang ni. Satgi 3 baris punya duk tunggu di luar pagar tuan-tuan sekalian. Jadi lagu tu. Allahu Akbar. Orang tegur anak kita marah. Cerita benda hak betul, kita marah. Kalau berbalik kepada zaman dulu, tuan-tuan sekalian, zaman dulu. Kalau orang buat jahat, satu budak buat jahat, tiba-tiba ada orang kampung dia yang nampak dia buat. Dia nak balik rumah, satgi duk berasa takut ni pasal apa? Satgi pakcik ni pergi habaq kepada pak aku, mampu aku. Tuan-tuan tanyalah, tuan-tuan sendirilah waktu sekolah dulu macam mana? Kalau kena tibai dengan cikgu di sekolah, tuan-tuan sekalian, balik nak abang kapak lah. Dengan badan ni berberat kat belakang ni. Kena tibai tu pula dengan getah paip tukang kebun duk ceruk ayam dekat pokok. Balik duk buat beradui duk tu awak badan hang apa? Tak ada apa ayah tadi silap tidur. Ya bang kapak dia. Hang tidur mana? Tidur sekolah. Hang padam muka hang. Pak bubuh lagu tu ya. Dia buka belakang dia kata ayah tengok belakang saya ayah cikgu tu celakui betul. Nak kata celaka kasar sangat di masjid ni celakui ya. Celakui betul cikgu tu. Saya mengejar orang putih tak erti ya bo dia tibai saya nampak dia berberat belakang ni. Pak tengok. Mana main nak tengok Ustaz? Allah awak teruk sangat. Pak bubuh kayu 3.2 tu belakang kita. Tuan-tuan, ni yang kata pak ni. Bukan dekat kita hormat dekat cikgu, kita hormat dekat pak juga. Tapi hari ni macam mana kalau macam tu? Minta maaf sebut tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Awak jadi lagu tu dia mula sinti lengan apa semua habis. Macam ada satu kes lama dah cerita ni tuan-tuan sekalian. Ada satu cikgu ni dia tak sengaja pergi sepak anak murid dia berlaga nakor. Waktu tu sekolah jenis duk ada nakor ni. Kena tuan-tuan berdarah kepala sikit. Balik pergi habaq dekat pak. Pak ni dengar kata anak ni berdarah. Allahu Akbar. Pergi ke sekolah tuan-tuan. Angkat geng 4-5-6 orang pergi ke sekolah. Pergi cari cikgu besar. Saya nak tanya ni, cikgu mana ni yang duk bagi tumpah darah anak saya ni, cikgu mana? Cikgu hak buat ni tuan-tuan sekalian, duduk bawah meja guru dah. Duk getak nak keluar tak apa ni. Guru besar pun kata tak apa, cikgu duduk senyap tu biar saya keluar. Memang kalau suruh keluar tak keluar dah. Kan? Pipi dia kata minta maaf juga, tapi darah hak keluar tu lagu mana? Panggil cikgu tu mai, kita nak buat settle. Cikgu tu pun keluar tuan sekalian, ambil pisau wali sikit, bertonyoh tangan cikgu bagi berdarah sikit. Okey, settle. Weh, lagu tu apa dah? Nampak darah perlu dibayar dengan darah. Hai, kasar buat ni. Geng-geng ni mau duk hantar pergi Palestin ni. Allahu Akbar. Tambahlah tuan-tuan, banyak lagi berlaku lah. Guru-guru mengaji Quran pun nak zakah anak lebih-lebih. Anak pergi balik abang kat mak ayah. Sampai mak ayah bermain-main ni, ustaz kalau nak mengajak dekat benda biasa-biasa tu dah duk congkah apa anak saya dah tak boleh congkah lah tuan-tuan sekalian. Saya pengalaman mengaji, saya pun mengaji tuan-tuan sekalian dekat 3 orang tok guru. Tok saya, pak menakan saya, pak saya leh sekali. Tiga perangan singa dengan buaya. Daripada tok saya ni dia jenis kan macam dia jenis duk apa? Orang kata apa? Orang tu kita pun duk main-main dia lagu tu. Bila main-main, pak menakan kata hamil mengaji kat aku. Mengaji kat pak menakan kena rotan tuan-tuan. Kita kira duk tuih awal. Tuih ni lari awal Lari pak kita pula duk tengok. Rupanya keluar pada boya, singa pula nanti duk usah. Singa kata karun hang mengaji. Ni memang mengaji kat aku. Mengaji pula kat ayah. Hatu tak boleh nak lari. Lagi menangis, lagi dia buat penampak tuan-tuan sekalian. Sampai Quran hak warna putih jadi kuning. Dia duk teriak ni. Sampai dia angkat tangan, hang nak teriak nak baca. Kita baca lagu tu, baca. Allahu Akbar tuan-tuan sekalian. Tak tahulah guru-guru lah lagu mana tak tahu. Dia okey lah tu. Ada lagu tu kan? Dot dia sebut. Dot sebut okey elok. Budak ni dot. Dot pun dot lah. Sagi aku dot hang, sagi pak hamai pula, tak dot aku mampu aku pula dah. Tuan-tuan. Sebab tu boleh tengok hari ni minta maaf sebut hak mana guru Jacob tuan-tuan tengok macam mana dia nak terangkan bahasa Arab. Kalau hak Jawi tak boleh, macam mana bahasa Arab nak boleh? Sebut satu-satu tuan-tuan sekalian payah. Kan? Dan benda tu pula dalam Fatihah yang kita duk baca. Kalau duk baca alhamdulillahi rabbil alamin, keraci lah bunyi pun boleh ke lagu tu tuan-tuan sekalian? Guru-guru pun hak mana duk mengaji tak boleh. Alhamdulillah duk tekan hak bagi kesak hak. Tak mau budak-budak ni. Bila tak mau kita pun naik panas juga. Pasal apa mau duk bagi kat sedih baru pandai sebut.
Nak bagi tu kita duk nampak tongkai kayu nak main atas kepala kita di luar. Allahu akbar. Boleh faham tuan sekalian? Sebaiklah tajwid dah duk mengaji duk mengajar tempat tuan-tuan ni tak garang main tak tu. Ada agak garang tu. Dalam tak garang tu pun hak main dengar apa orang ya. Bukan di masjid ni, masjid lain lah. Masjid ni okey. Kan mula main semangatlah. Ustaz kata bulan depan kita baca seorang-seorang lah kali tinggal kawan hak telefon ustaz tu ya. Dia pun kata silap aku lebih atok ustaz ni, dia kata aku pun kena baca seorang-seorang. Allahu akbar. Waktu tu dak naya tu pasal kawan-kawan hak pandai rajin duk gelak tu masalah tu. Bila dia dah baca dah kena tegur apa semua dah, kena kawan ni pula sebab kawan ni duk gelak dah. Dia kata tengok tu Haji ni, hang tengok janggut dia nampak sopa tu besar, tengok dia baca aku mana. Duk waduh mampoi. Pak-pak ni gelak berguli ni tuan-tuan, kencing langkain lagu tu ya. Allahu akbar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tu satu. Yang kedua kata Nabi SAW, tuan-tuan satu kita sebut malam ni, saya ulang balik. Satu apa dia? Anak-anak menjadi punca kemarahan ibu bapa dia. Tuan-tuan balik muhasabah tengok. Tuan-tuan, biarlah kita menangis sekarang, jangan kita menangis nanti. Nanti tu bila ustaz bila dia dah besar. Nanti tu bila ustaz bila kita dalam keadaan sakarat. Nanti tu bila ustaz bila kita duduk dalam kubur. Tuan-tuan, ini 3 masa. Bila dah besar, tuan-tuan nak paksa suruh semayang apa semua ni, dia boleh hangguk kepala macam tu ya. Semayang tak semayang kita tak tahu. Ni waktu kecil ni, waktu dia nak tibai, waktu ni lah nak gerak dia subuh sampai bini kita duk pegang baju abang. Budak tu kecil lagi. Kecil apa, umur dekat 10 tahun dah hantar dah. Kan kena ajak ni, umur 10 tahun mau duk tibai dah, Nabi duk suruh ni. Tak usah dah bang, tak payah bang, dia buat teriak depan kita tengok bini teriak, kita kalah kan kata kita ni. Walaupun main pergi masjid misai sopangan buat doyok ya. Tapi main dengan teriak tangisan puteri di rumah tu kita kalah. Kan? Tak apalah biar pergi. Tuan-tuan umur 20, 30, dia pun dah nak nikah apa semua dah, dengan semayang subuh pun tak tahu pukul berapa. Kita duk gerak-gerak, Allahu akbar, bunyi dalam tu. Celah mana ada pergi bilik ayam ambil ayam semayang. Duk kena pembohong kita tuan-tuan sekalian. Allah, jangan sampai kita menangis di saat itu. Bila besar kita dah menangis waktu tu. Lepas tu waktu bila tuan-tuan, waktu kita sakarat. Kita mengharapkan anak, kalau boleh anak ni menyampaikan, talqinkan di telinga kita, laqinu mautakum la ilaha illallah. Anak ni akan sampai, ayah sebut ayah la ilaha illallah. Kita nak yang tu daripada anak kita. Sebab apa kita pergi cari orang lain? Tuan-tuan, benda tu. Sehingga kan dalam mazhab kita, Imam An-Nawawi dia kata apa? Dia kata kalau orang yang nak sampaikan kalimah la ilaha illallah di telinga orang yang dalam sakarat tu, siapa dia? Orang yang dia paling sayang. Siapa dia? Anak dia. Cari anak yang dia paling sayang. Jangan cari seteru dia. Seteru ni siapa? Yang duduk bergaduh dengan dia, yang dia tak apa suka. Jangan cari mereka ni. Sebab dia dalam keadaan sakarat, dia lemah. Sakarat tu makna apa? Makna lemah. Sakarat tu makna apa? Makna sempit. Sakarat tu makna apa? Makna dia sesak, tuan-tuan sekalian. Maka dia ni lemah, dia akan cuba paut apa yang akan dia dapat. Maka ulama kata apa? Sampaikan kalimah ni berdasarkan kepada hadis Nabi. Nabi kata apa? Man akhiru kalamihi qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalam dia sebut la ilaha illallah, masuk dalam syurga. Maka anak dia yang dia paling sayang, mai kepada dia, ya sebut ya la ilaha illallah. Dia dengar kalimah ni, hak sabut kepala hak duk lemah tadi, dia boleh paut kalimah ni tuan-tuan. Dia pun sebut la ilaha illallah, cukup. Boleh faham tuan-tuan? Nak ajak hak tu. Anak duk tolak aku, weh pak kita lagu mana, dia melupak sangat nak buat lagu mana ni. Telefon Pak Long pula ada di balik pulau tu. Duk makan buah durian. Awak faham siapa? Dah pak ni lorat tu. Tak apa saya aku nak pergi durian sah. Dia pun lorat 6 kali lorat dah, tak mati-mati pun. Pak Long pun. Lah kali telefon jiran atas tadi, pancung ayam tadi ni. Jiran ni main, dia seteru dia, main-main tengok-tengok, Allah jiran ni tak ada nak sebut la ilallah. Kau ni mati awal ke? Tuan-tuan masalah tak? Cari anak yang dia ni. Satu. Lepas tu, yang kedua saja kita rongkai sikit tadi. Yang kedua tuan-tuan sekalian, bila dah kalimah tu dia dah boleh sebut dah, cukup. Jangan anak-anak lain pandai duk main tajdid kalimah tu pula. Tajdid ni maksud apa? Duk main bagi sebut lagi. Cukup dia sebut sekali dah. Itulah kalimah terakhir yang keluar daripada mulut dia dah. Jangan duk main duk rimpun ramai-ramai. Tuan-tuan sedih saya tengok ada 1-2 tempat.
Kan pak dia duduk nazak lagu tu ni, pakat ramai-ramai ni, pakat duduk hinggut kaki, hinggut kepala lutut, pegang tangan, pegang kepala bau, ayah sebut la ilallah, ni la ilallah, ni la ilallah. Dia nak ambil hak mana satu? Duk la ilallah banyak, semua pakat nak suruh sebut Allah lah, kali dia pun tak sebut, mati KO macam tu ya. Dan agama tak ajar macam tu. Cari seorang sudah. Boleh kan abang macam ni? Tak lagu duk marah kat saya ya. Allahu akbar. Yang kedua, lepas tu bila dah meninggal, tanggungjawab anak. Tanggungjawab anak ni saya nak sebut ni, tanggungjawab anak ni cerita dalam cerita Al-Janaiz, ada cerita tentang jenazah ni. Anak-anak ni bila pak dah meninggal, waktu tu lah kalau mulut pak terbuka ke apa ke, ambil lah minyak-minyak nyuk ke apa, urut-urut bawah dagu ni tuan-tuan sekalian, tolak balik mulut ni bagi tutup. Satgi depa nak main mandi, tuan-tuan biar lama, kata pak meninggal tangan duk lagu tu dengan muka jaga mulut nganga gitu. Duk biar lama sopa dengan helikopter yang ada 2 kipas tu. Satgi pak-pak ni nak main, Allahu akbar, awak keras sangat ni. Tuan-tuan, mayat dia cukup sensitif. Bila dia dah keluar roh pada badan tuan-tuan, kalau dia keras tu. Kalau jadi macam inilah. Kita nak pergi ziarah pun buka sikit, buka lagu tu, kita pula mati dengan mayat ni. Jaga elok. Jadi dia buat macam mana tuan-tuan ni, anak-anak ni, ajak anak-anak, tuan-tuan balik malam ni habaq kepada anak-anak ni. Aku tadi ustaz duk abang kat aku ni, hamba tahu tak bila aku mati nanti aku keras, mana nak tahu mati tengah duk jadi gaban ke apa. Waktu tu dia tengok cerita gaban, tengok tu gaban jadi lagu tu kan, agak-agak nak balut lagu tu ke kan. Dia kata ni kapan ni nak kena tangan kena bawa keluar sikit lagu tu, pasal apa nak kena apa nama lagu pasal jadi gaban. Jadi tangan anak-anak ni kena main tuan-tuan sekalian, kena buat tu. Kita lah buat pak kita. Jangan dia buat takut pula. Ni anak takut pula dah. Tak apa ni pasal apa tu, ayah dia duduk jegil mata apa semua. La ilaha illallah. Anak lagu ni tuan-tuan main rendam dalam kolam masjid 7 bulan berturut-turut. Allahu akbar. Tuan-tuan faham tak saya apa ni? Jangan duk kira bab kiamat ni kiamat di rumah kita bagi selesai dulu. Allahu akbar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila mulut dah terbuka apa semua tuan-tuan, kita pun main dagu dia bagi elok, balik apa semua tutup-tutup. Yang tu orang duk ikat dengan percakai di atas kepala tu. Ikat balik mulut dia. Mata ni tuan-tuan main, betul mata ni main apa semua. Mata tak mau nak jegeh. Ni betul dia kata apa? Main tang apa nama ibu jari kaki. Urut ibu jari kaki dia pun nanti, lepas tu kita main balik, dia tutup mata, selesai. Kalau mata tak boleh tutup, jahanam kita. Dia nak pakai spek mata hitam remen pula antara sekalian. Tak naya orang nak pi, kan sunnah Nabi pi cium dahi dia, betul tak betul? Kan nak cium ni kawan saya daripada kecil. Ya kah, tengok Allahu akbar. Hang jangan duk jegel kat aku tahu RM50 hang aku ambil dulu ni. Dia pun pelan-pelan pipuh dalam jak RM50. Tutup mata kau ni tuan sekalian. Rupanya pasal RM50 hang terkejut ni tu. Allahu akbar. Tu kau saja selit bila aku tu. Sebab dah pukul 9. Kan tuan-tuan pun nampak ketat lain macam ya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hak cerita bab jenazah tu tuan-tuan carilah ilmu, ada siapa-siapa mengajar cerita bab jenazah. Lepas tu Nabi kata apa? Yang kedua, Aisyah kata apa? Nabi SAW sebut la taqumu sa'ah hatta yakuna al-matar qaiza. Iaitulah hujan berkurangan, cuaca menjadi panas, lepas tu udara menjadi tercemar. Ini berlaku. Hari ini tuan-tuan sekalian, ramai orang pakat duduk kelang kabut nak buat solat sunat istisqa. Jangan silap sebut, Ustaz, nanti kita buat solat istikharah kan? Istikharah pula duk minta hujan turun. Yang tu hang minta nak menikah seorang lagi. Dia faham tak sekalian? Istisqa. Tu kita buatlah. Nak cantik tak apa tuan-tuan buatlah, masjid pun besar. Nak cantik lagi buat di luar tuan sekalian, buat solat istisqa. Saya pengalaman saya buat tahun 2000 berapa itu ni. Buat di masjid daerah balik pulau. Saya buat di lapang luar tu. Orang yang tak tahu, Allah. Saya sedih orang tak tahu ni. Dia memang duk ambil gambar. Duk ambil gambar kami pakai sembahyang di luar tu. Apa ni. Sampai tak erti masjid sikit punya besar, tak sembahyang dalam, dia sembahyang di luar. Dia kata tu kat saya. Hang kata imam je daerah ni. Kata dia tu. Memanglah kita nak sembahyang di luar tu sekalian. Sunnah Nabi sembahyang di luar tu. Kan tu. Baik. Saya ringkaskanlah. Lepas tu tuan-tuan sekalian kata Nabi SAW, wa yafidhal li'amu faidah. Kata Nabi SAW, wa yafidhal li'am, orang-orang yang jahat makin lama makin ramai daripada orang yang baik. Tuan-tuan main ke masjid ni, masjid ni tempat bagus tuan-tuan, betul tak betul?
Kan? Agak-agak tempat bagus ni tuan-tuan kunci letak di motor kan tuan-tuan bola pakai tuan-tuan. Ni mai ke masjid ni. Dah langgan kunci bubuh dengan apa nama rantai sauh apa nama tu. Dia ambil di Penang Port ni bubuh. Habis bubuh waja'alna min baini aidihim saddan. Dia bos mayang lah apa semua. Keluar tinggal berdayam kecil je. Motor dan kat rantai-rantai tu gudi angkut pergi mana kita pun tak tahu. Allah, dia kata aku main masjid ni kat 3 kali hilang, dia kata. Bukan takat di luar masjid, dalam masjid pun. Tuan-tuan, ada tak ada kita debus dalam masjid? Selalunya dalam bilik ayam. Kan, jaga barang-barang jangan sampai tercicir. Pihak masjid tidak bertanggungjawab. Pasal apa kata macam tu, tuan-tuan sekalian? Pasal orang hak mai ke masjid bukan semua orang bagus. Orang hak mai ke masjid, selalunya hak mai masjid ni orang bagus. Tapi hak mai ke masjid tu ada juga yang hati dia tak apa nak cantik. Bukan tak bagus, dia bagus-bagus. Tapi hati tak apa nak cantik. Kan, kasut ni telah. Kan, dia keluar-keluar. Dah kata ambil yang apa? Ambil yang elok, buang yang buruk. Dia buang buruk tinggal kat kita, dia ambil hak elok. Cangkui bawa balik dah, tuan sekalian. Allahu Akbar. Tuan-tuan nampak sekarang ni? Yang tu. Dan banyak pun orang kadang-kadang nak tolong orang. Yang kita kata tontor. Tuan-tuan dengar istilah tontor ni apa? Tolong orang nak tipu orang. Yang tu banyak. Lah scammer pun banyak tu sekalian. Ada yang scammer tu pergi telefon polis sendiri pun dah. Kan? Polis tu duduk dengar. Ya. Oh saya kenal zaman no, balai mana. Tadi polis sendiri bercakap ni. Kawan tu bagus punya duk syarah dekat dia. Ya. Dia kata, saya ni polis. Pokok tu letak. Oh buang masa. Jaga tuan. Scammer ni macam mana berlaku. Dia telefon kita. Saya daripada mahkamah. Apa semua kita tengok mahkamah. Mahkamah apa? Sampai 11.30. Tak tutup-tutup ni 11.30. Yang kita pun percaya pula. Oh ya kah, ada haji tu ada haji parking di Maidin. Ada parking Maidin. Ada saman tu haji kena tak bayar. Oh ya kah. Dia pun duk ya kah. Dia duk dengar kuliah ni. Terbang lagu tu duk esok 50,000 habis lagu tu tuan sekalian. Jaga elok hari ni. Orang dah mula tersepit, jadi orang cari kejahatan untuk nak orang kata nak hidup zaman sekarang ni. Kemudian wa yaghidul kiramu ghaidha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang buat baik ni makin lama makin kurang dan juga tidak mendapat kemudahan yang sewajarnya untuk nak buat baik. Hatta nak buat baik sendiri pun tuan-tuan orang takut hari ni. Nak buat baik orang takut. Kan? Kita nak tolong orang pun tuan-tuan. Contoh dia tuan-tuan pergi balik pulau sudah. Tengok saya lah contoh. Siapalah saya pakai jubah tuan-tuan kenal saya. Kena saya pakai dengan seluar jin dengan baju apa nama, baju Quicksilver apa kan, dengan topi apa semua, motor besar. Tuan-tuan pun nak pergi balik pulau, saya duk tahan lagu tu Dia duk nanti dak muka macam Ustaz Luqman. Lah banyak muka sopan ustaz, dia buh lagu tu. Betul macam mana tu ustaz? Biar pergi kat dia kata sagi, dia bawa keluar parang tak mampu kita. Sebab kejadian banyak berlaku. Nampak tak sekalian? Jadi orang nak buat baik pun jadi takut. Allah ustaz, sebab tu banyak penipuan. Yang tu nombor 2. Nombor 1 apa? Benarlah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi habaq macam tu. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, wa yajtari as-saghiru 'ala al-kabir. Pada hari ni as-saghir ni anak-anak, al-kabir ni ibu bapa. Wa yajtari ini makna apa? Anak-anak sudah berani melawan ibu bapa. Dan kita cakap sepatah, dia balas 10 patah. Kan? Nak marah dia kata ayah buat apa ayah pukul saya pun tak ada apa. Dia kata naik kudi duk pukul apa. Nampak tuan sekalian? Sedih kita ni tuan sekalian. Allahu Akbar. Jadi macam mana? Nak buat macam mana? Banyak-banyak. Satu benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok macam mana Nabi. Dia ajak anak dia ajak cucu dia. Sebab anak dia tuan-tuan sekalian, anak dia ramai yang mati kecil Nabi. Ada seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis. Dia ni ada innali 10. Dia kata aku ada 10 orang anak ya Rasulullah. Maqabbaltu, aku tidak pernah cium anak aku tak pernah peluk anak aku. Pasal dia tengok Nabi macam mana Nabi buat. Sebab anak-anak ni tuan-tuan waktu kecil dia seperti anak-anak kita main dengan dia. Bila dia mula dah besar tuan-tuan sekalian, kita tak boleh main macam mana kita main dengan budak-budak dah. Budak darjah 3, darjah 4 tuan-tuan sekalian, tuan-tuan nak peluk, nak cium macam mana kita peluk waktu budak-budak. Dia tak mau dah. Apa ayah ni? Malu kat orang ayah. Dia tolak kita tuan-tuan sekalian. Kita nak lintas pergi sana pun waktu darjah 5, darjah 6 apa semua kita pegang-pegang tangan dia. Ya, cik boleh jalan diri cik tahu cik besar dah. Tuan-tuan nampak dah. Waktu kecil-kecil dia lah duk pegang tangan kita. Yang pak pula duk ribat. Kan? Allah. Ni cara Nabi ni. Budak kecil dia jadikan budak tu apa nama sebagai anak. Dia kasihkan anak tu. Bila besar tuan-tuan sekalian, dia jadikan anak tu sebagai kawan dia. Antara dia
Abdullah ibnu Umar, macam mana Nabi SAW jadikan Abdullah ibnu Umar sebagai kawan. Sayyidina Ali, macam mana Nabi kan jadikan mereka sebagai kawan, tuan-tuan sekalian. Walaupun mereka kecil, makna dia apa? Pandangan mereka tu kita kena ambil tahu, walaupun anak kita. Hang pasal apa? Hang tak mau pergi sekolah, apa pasal? Tanya dia. Dah kata, cik berasa serabut nak pergi sekolah. Kita bincang dengan mereka, bukan kira nak bubuh penampaknya. Hang tahu duit aku habis banyak, bubuh, kira duk bubuh dia lagu tu, tuan sekalian. Jaga elok, zaman lah bukan macam zaman dulu. Boleh faham tuan sekalian, ha? Allahu Akbar. Cara dia, Nabi peluk Sayyidina Husain. Nabi tengok Husain, Nabi pegang tu. Nabi tengok Hasan, Nabi pegang. Nabi cium Hasan, main dengan mereka. Aqra bin Habis kata apa? Dia kata, sesungguhnya aku ada 10 orang anak, aku tak pernah buat macam ni. Apa kata Nabi SAW? Man lam yarham lam yurham, man la yarham la yurham. Nabi kata, kalau hang tak kasihani orang, orang tidak akan kasihani hang. Makna dia, hang ada anak-anak, hang tak sayang ke anak hang juga tidak akan sayang kepada hang. Tuan-tuan, Nabi Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu sifat Nabi SAW dengan keluarga dia. Maksud dia apa? Dengan keluarga berkasih sayang. Tetapi kalau keluarga dia ada buat satu benda yang bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala, ruhama'u bainahum asyiddau 'alal kuffar. Nabi cukup tegas di dalam benda-benda yang kufur kepada Allah Ta'ala. Itulah sifat Nabi. Dan itulah perlu kita terapkan dalam keluarga kita. Kalau anak tak semayang, kita buat macam mana yang Nabi ajak kepada kita. Apa dia, tuan-tuan? Muru sabiyya bis salah idza balagha 7 sinin. Suruh anak kita semayang waktu umur 7 tahun. Maksud dia apa? Kita bawa dia semayang, tunjuk dia kepada dia semayang, bagi kat dia perlengkapan untuk nak semayang. Idza balagha 10 sinin, bila sampai umur 10 tahun dia tak semayang, fadribuhu, pukul dia. Pukul bukan bagi patah, tuan-tuan sekalian, tetapi pukul untuk nak takdib, nak ajak, kata kalau hang tinggal semayang aku akan tibai hang, dan benda ni Tuhan tak suka. Tu hari ni macam mana, tuan? Anak-anak kita tak pandai baca Quran, Allah tak apa, nanti besar hang boleh pergi mengaji. Tak payah cik, semayang tak perhati. Allah, ustaz berlumbuk telefon dia main rumah sudah. Nampak? Kita benda-benda yang bertentangan dengan hukum Tuhan kita ambil ringan, tapi bertentangan dengan diri kita, kita duk marah tentu pasal, tuan-tuan sekalian. Inilah di antara silap yang berlaku dalam kehidupan kita. Baiklah, sebab tu yang menyebabkan Nabi kata apa? Wa yajtari as-saghir 'ala al-kabir. Anak-anak sudah berani melawan orang tua dia. Takut apa, tuan-tuan? Takut nanti bila tua kita ni lah sihat tak apa. Betul tak? Duk boleh koyak minyak mutu main ke masjid, mata duk boleh nampak ke masjid, nanti duk terlantak atas tilam, tuan-tuan sekalian. Duk atas katil lagu tu, berak kita, kencing kita, sampai anak-anak nak kena puasa. Anak pula ada sampai 7 orang, 7 semua ada pekat kerja masing-masing, tuan-tuan sekalian. Waktu tu baru kita puasa. Allah, anak seorang balik main tengok lagu tu, lepas tu duk bincang sama-sama depa. Aku tak ada anak. Pasal apa? Aku pasal kau hang bekerja, aku bekerja. Dua abang dekat anak hang nombor 2 ni. Nombor 2 kata, saya pun duk jauh, kata alah ni bagi hak bongsu lah. Bongsu duk di sini, dia duk jaga seorang-seorang. Tak apalah dia duk jaga, tuan-tuan. Dia pun ada anak bini dia juga. Nak keluar pergi mana-mana, tak boleh, nak kena tengok mak, nak kena tengok ayah. Bini pun kata, ni abang, saya bercakap, abang kata saya kurang ajak dengan abang. Dah buat pasal apa? Abang seorang ke anak ayah? Dia buat kalam macam tu. Agak-agak, tuan sekalian, pakai telan biji goli ke tu lah kita ni. Tahu biji goli? Telan ke tu lah, tuan sekalian, duk masjid, duk sandak di dinding, tak tangan, tak kepala, saat duk garu, dai, saat duk garu macam, awak pasal apa? Dia kata, saya ni tak tahu, saya dia kata, bini pun jadi lagu tu, mak pun duk sakit, saya nak buat macam mana lah ni. Duk lagu tu, tuan sekalian. Lepas tu, saya pun berak biji goli banyak hari lah. Berak je, dah makan biji goli, berak biji goli. Kan, dia nak kata apa? Bini kata lagu tu. Ada benar je bini kata lagu tu? Tak abang, saya bukan nak kurang ajar dengan abang, tapi abang seorang ke? Kan? Tapi kalau bini hak dia boleh jaga, tuan-tuan sekalian, yang boleh sabar betul-betul, dia tak buat keluar kalam tu. Tapi jiwa seorang perempuan macam tu lah. Dia nak keluar pergi Maidin apa semua, payahlah dengan kita pun tak boleh nak keluar. IKEA kan lah, ada IKEA nak keluar dengan kita. Kita nak jaga mak, tak boleh tinggal lama apa semua. Saat hidup makan apa semua, teringat mak tinggal. Jom kita makan tak habis lagi. Bini dia baru satu sudu nak kena tinggal lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia main macam tu. Dia mula nak hantar WhatsApp. Ni, aku nak abang kat hampa semua ni, adik-beradik aku ni. Hampa bila nak jaga mak pula? Left group semua. Tuan-tuan sekalian, left group kita abang lagu tu. Tak naya kita. Habis. Turun main adik-beradik. Waktu main raya, orang nak sonok-sonok, duk bergaduh di luar.
Hang jagalah, hang jaga, hang pula tak boleh lah ni susah apa. Kita pergi cari siapa-siapa, kita bagi suruh upah bang. Tuan-tuan, nampak tak kita ni telinga duk dengar lagi, cuma kederat tak ada ya. Mulut ni tuan-tuan nak buka ni Allah, nak abang dalam hati nak minta ya Allah bagi mati lah, ya Allah aku tak mau jadi fitnah kepada ahli keluarga aku ya Allah. Tuan-tuan nampak tak? Tapi benda tu siapa yang tahu? Bila dia seorang dapat benda tu, dia Allah Ta'ala uji dia dengan cara macam tu. Hanya dia yang tahu tentang macam mana nak jaga ni. Allahu Akbar, tabarakallah. Baiklah. Dan yang seterusnya kata Nabi SAW, wallaimu 'alal karim, orang-orang yang jahat sudah berani lawan orang-orang yang baik. Maksud dia wallaim, laim ni makna apa? Makna dia bila dia buat jahat dia tak segan kepada orang-orang bagus-bagus, tak segan. Dulu nak buat jahat, tengok-tengok masjid, jangan buat tang ni masjid ni. Nampak tak? Lah tuan-tuan dalam masjid baru buat jahat. Kan nampak kepiah putih yang kuning tuan sekalian? Ada Tok Haji mana dia buat apa tang ni? Lah ni nampak kepiah putih lagi dia buat tuan sekalian. Hak mana naik motor dua-dua orang, lelaki perempuan ni nampak kita nak main ke masjid, kita ada usaha satu macam, lagi dia parapat duduk laraga tu kosian sampai tak ada orang duduk. Nak tunjuk kat kita ni, nak buat apa Tok Haji? Awak kepiah putih awak fikir kami takut. Macam tu tuan sekalian. Kita ni pun duk geram. Semayang tu, masjid mana? Matang Batu apa kata. Semayang silap, belajar. Tuan sekalian pergi sana. Kacau jenis macam tu. Dia tak segan dah lah ni, tak segan. Bukan hanya tak segan, malah tuan-tuan sekalian, orang yang buat jahat, dia akan mempertahankan kejahatan dia yang menyebabkan orang yang buat baik sudah tidak ada bukti ataupun orang yang buat baik itu dia kalah dengan da'yah yang telah diberikan oleh orang jahat. Ini berlaku pada hari ini. Minta maaf tuan, kalau kita hurai sikit lagi tuan-tuan nanti kata kat saya pula. Tidak orang yang buat salah dilepaskan, orang yang tidak bersalah tuan-tuan sekalian tak dapat apa ataupun ditangkap. Boleh faham? Nak hurai lagi kah? Hurai lagi tak lagi, saya duduk Pulau Kazambo. Tuan-tuan duduk seronok tang ni, pada muka ustaz tu duduk tahu lah duduk Pulau Kazambo. Jadi tuan-tuan duduk hurai panjang-panjang tekat tu sikit sudah. Baik tuan sekalian, cukup kot tak tahu. Kena baca satu lagi hadis. Hadis ni dekat kasang sikit satu lagi ni. Boleh lah? Sikit lagi lah. Sebab kita tak main dah ni. Lepas kiamat tu belum tentu. Sebuah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, riwayat daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Satu hari Nabi semayang dengan sahabat. Hadis tadi tuan-tuan, hadis tu riwayat Imam At-Tabrani dalam Awsat. Hadis tu riwayat Imam Tabrani. Yang ni saya nak baca hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi kata apa nama Abdullah ibnu Umar, siapa dia? Anak kepada Umar Al-Khattab. Dia kata apa? Aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni yang kata Nabi ni. Nabi ni tuan-tuan dalam semayang dia ada kalanya Nabi semayang dia akan wirid menghadap ke depan. Wirid menghadap ke kiblat. Dan ada kalanya Nabi wirid dia menghadap ke kanan. Macam mana kita rajin buat macam tu? Selalunya kita akan buat Allahumma antas salam, kita menghadap kan. Jadi tuan-tuan buat duduk macam dua antara sujud tu buat tu lah, tuan-tuan kepak kaki bersila-sila panggung apa semualah. Kan? Dan ada kalanya Nabi akan kalih menghadap kepada makmum. Ni Nabi jadi imam ni, dia kalih-kalih kau makmum tu duduk. Astaghfirullahalazim. Tengok makmum apa semua. Waktu tu makmum tak lari lah. Jadi sebelum dia kalih maki awal. Kan? Jadi tok imam dia tok imam dia tengok. Makmum. Lagu tu lah. Dan ada kalanya Nabi SAW dia bagi salam, dia bangkit, dia belah tu. Tuan sekalian. Jadi maksud dia apa? Siapa nak jadi imam ni tuan-tuan, kalaulah imam tu dia ada keperluan, dia boleh bangkit terus. Kan, tak perlulah wirid apa semua. Tuan-tuan bila tak wirid ni mula, tu imam tu Wahabi pula. Bibuh lagu tu, duk kira lagu tu apa Nabi yang buat. Kan, mengaji tuan-tuan sekalian, bila mengaji, tahu ada kalanya macam tu. Boleh faham tuan sekalian Jadi Nabi SAW aqbala alaina maksud dia apa? Dia qiblah dia menuju kepada kami. Habis sembahyang Nabi kalih kami tengok kami. Dan Nabi tengok tu Nabi kata apa? Nabi kata ya ma'syaral muhajirin. Nabi kata wahai orang-orang muhajirin. Pasal waktu tu ramai di kalangan sahabat muhajirin yang daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Mereka disebut sebagai muhajirin. Satu. Ada satu lagi kalimah mujahirin. Jangan tuan-tuan silap sebut. Muhajirin hijrah. Mujahirin orang yang suka buat jahat duk bercerita ke orang, jahrah. Dia jaharkan kejahatan dia. Boleh faham tuan sekalian? Haji lama tak nampak masjid di mana?
Tapi mana pergi servis lah seberang. Seberang dia kata pergi servis. Seberang tu tak tahulah tahu mana. Kan danok ke kerabi ke apa ke. Dia cerita syok. Oh dia kata syok. Hampir sudah dia tune pergi habis. Dia tune dia kata. Dia tune pergi habis. Orang hang tengoklah aku sembahyang. Hang nampak aku sembahyang maghrib tu berapa rakaat? 6. 6 rakaat aku lajak hang tahu dah. Oi. Kita dengar-dengar lagu tu tekan pergi buka kayu hitam boy kan. Nak tune macam apa dia. Yang ni nama dia mujahirin, orang yang suka duk cerita keburukan dia. Allah Taala Nabi SAW kata apa? Nabi kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup aib kita daripada waktu malam sampai ke pagi. Tapi sayangnya pada waktu pagi itu kita pergi cerita pula aib kita kepada orang. Kita sendiri yang membuka aib kita kepada orang. Sedangkan Tuhan sudah tutup aib. Yang inilah rahmat Allah Ta'ala kat kita. Kita sendiri yang pergi buka aib kita. Yang tu nak betul beza dia tu. Nabi kata khamsun, ada 5 perkara. Idza btulitum bihinna, kalau Tuhan uji hampa dengan 5 perkara ni, Nabi kata macam tu. Apa akibat dia? Apa jawab kepada apa yang telah disebutkan oleh Nabi? Ada tu syarat, jawab syarat Nabi dia kata apa? Wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Nampak tak sekalian? Jawab Nabi apa? Nabi kata aku minta lindung benda ni terjadi kepada hamba. Allahu akbar. Maksud dia macam kita bercakaplah. Allah, kalaulah depa mai lah. Aku tak tahu, aku minta simpang. Nampak? Apa dia benda tu? Nak abang kalau depa mai tu kita mati ke? Kalau depa mai ni hancur ke? Kalau tak cerita. Nak abang apa? Kalau mai aku tak tahu nak abang macam mana aku minta lindung. Makna dia dahsyat benda tu. Sebab tu Nabi kata kalau Tuhan uji hampa dengan 5 benda ni, aku minta lindung kepada Allah supaya Tuhan tidak menembuhkan hampa dengan masa yang diujikan dengan 5 benda ni. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tazharil fahishah fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Nombor 1. Nabi kata apabila terzahirnya lam tazharil fahishah. Fahishah ni apa? Benda-benda keji. Perangai orang dah mula keji, orang dah tunjuk perangai buruk. Perzinaan dah berlaku depan mata kita. Laki perempuan dah tak ada beza, tuan-tuan sekalian. Hak mana laki, hak mana perempuan kita tak boleh nak beza dah. Perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, lepas tu anak dara dengan anak terona orang, isteri orang dengan suami orang, dia jadi macam tu. Dia jadi tak ada dah benda-benda agama ni, hal halal haram ni dia tak letak tepi, tuan-tuan. Semua depa letak tepi dah. Depa balun sopa aja. Nabi kata bila sampai saat yang macam ni, Nabi kata apa? Allah Ta'ala illa fasha fihimut ta'un wal awja'. Tuhan akan sampaikan kepada mereka penyakit ta'un, wabak-wabak yang merebak. Anda sekalian, penyakit yang merebak Tuhan bagi kepada kita. Dan penyakit ni, hebatnya penyakit ni, alladzi lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Sebelum daripada ni tak pernah dengar pun ada penyakit macam ni. Zaman Nabi dulu tak pernah dengar pun ada penyakit macam ni. Yang ada zaman lagi penyakit ta'un, penyakit yang merebak, penyakit cacar air. Ini contoh zaman Nabi. Zaman kita ni penyakit macam-macam, tuan-tuan sekalian. Penyakit TB, zaman Nabi ada penyakit TB. Kan TB ni ada 2 makna. Satu penyakit TB, ada apa yang jadi kurus tu. Nombor 2 TB takut bini. Tu pun berlaku zaman kita ni, tuan sekalian. Pantang masa lebih sikit, saya bini WhatsApp, bang, relin kat ustaz sikit 9.30 ni. Ada juga lagu tu. Dia apa lagu tak tahu nak abang macam mana kat ustaz tu. Dia pun bangkit, dia buat berdiri, dia buat mengeliat. Lagu tu nak tunjuk kita masa 9.30 dah. Lepas tu tuan sekalian, penyakit apa lagi? H1N1 lah, macam-macam. Tak ada zaman dulu ni. Sampailah yang terbaru ni apa? Coronavirus kan, novel coronavirus. Allahu akbar. Wuhan. Ada orang tanya saya, ada orang abang, bukan tanya dia abang tuan. Saya pun nak tergelak ya, kata ustaz. Penyakit ni coronavirus ni ustaz tahu Nabi sebut lama dah. Oh ya ke? Adalah hadis. Ada dia tak? Hak mana? Ustaz Fazal tak dia main daripada Wuhan. Ustaz tahu tak penyakit al-wahnu? Yang tu Wuhan, bukan Wuhan. Nabi kata mal-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia kata ni lah penyakit Wuhan ni daripada negara Wuhan, negeri Wuhan. Oi, hang pandai-pandai duk kepak hadis lagu tu. Oi, ada tuan sekalian nak jenis tergeliat-tergeliat ni ada. Dia fikir. Dia orang mengaji tapi dia mengaji tu atas titi lah. Kan? Dia tak ada nak pergi ke masjid. Allah, macam-macam tuan sekalian macam-macam. Dia main
Penyakit apa? MERS kan, Middle East dulu kan. Macam-macam lah penyakit tu. Tuan-tuan, kita nak buat macam mana penyakit tu? Antara punca penyakit tu makan benda pelik-pelik. Tuan-tuan tak ada makan kelawang pun, tak ada kah? Kan? Makan kelawang ke, makan anjing ada kah? Mana kita nak tahu kan? Makan anjing, mana tahu kan? Dia boleh kot dalam mazhab dia. Dia kata boleh makan anjing, kata sate anjing, ajar Ustaz Nuri Muah dia makan anjing. Kan? Tuan-tuan perasan tak? Kalau kita tengok lah ni tak ada lagi untuk orang kata nak cegah apa, vaksin lah apalah kan, antibiotik ke apa kan. Melainkan penyakit tu apa? Kita tak pergi ke tempat tu, lepas tu banyakkan basuh tangan. Tuan-tuan, cerita basuh tangan ni Nabi cerita daripada dulu cerita tu Islam habang dulu kan. Kita minta lah mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan asbab ni akan ramai orang masuk ke dalam Islam, insyaAllah, dengan asbab ni. Antara ada apa tuan-tuan? Waktu kita nak ambil air semayang kan kita disunatkan untuk nak basuh tangan, betul tak? Hatta dalam wuduk kita pun daripada tangan sampai kepada siku. Idza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Tangan kamu ilal marafiq. Yang ni saya nak sebut sikit tuan sekalian. Kaedah yang betul kita ambil semayang, mula kita basuh muka. Lepas basuh muka, Quran kata apa? Wa aydiyakum, tangan kamu ilal marafiq, sampai siku. Berapa banyak orang pergi buka paip, dia pergi buh siku dulu baru tangan. Betul tak betul ambil semayang tu? Nampak tak? Ayat sembahyang hang sempurna apa? Wa aydiyakum, hang hulurkan tangan hang dulu baru pi ke siku. Ni pitak siku dulu. Lagu tu punya rumah. Daripada siku turun mai. Bukan wa ilal marafiqi ila aydikum. Adakah Quran cerita ada? Quran kata wa ilal faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Famsahu bi ru'usikum, kemudian basuh kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki dulu baru naik kepada buku lali. Ni kita pisuah betih kering dulu. Betul tak betul? Jadi ayat tu turun daripada mana? Daripada betih kering turun ke buku lali baru pergi ke kaki. Bertentangan dengan sunnah, dengan apa? Dengan yang Allah Ta'ala sebut kat kita. Boleh faham tak sekalian? Marah pula kat kita sekali lagi kita sebut ni. Orang buat Nabi yang lama berlungguk dah. Bukanlah kata tak sah, tapi tata cara yang Tuhan ajak macam tu. Boleh faham tuan sekalian? Baik. Satu saya sebut. Nak abang apa? Yang tangan tu. Mana dia? Islam ajak kita basuh tangan lama dah. Lepas tu bila kita nak mengkit, ada sebuah hadis Nabi SAW, hadis sahih. Nabi kata, "Idza staiqaza minan naumi", apabila kamu bangun daripada tidur, fala yaghmisu fil ina'i, jangan kamu masukkan tangan kamu dalam bekas, jangan duk pergi pegang apa semua dulu. Hatta yamsah, sehinggalah kamu basuh tangan dulu salasa marrat, mangkit tidur basuh tangan dulu. Fa innahu la yadri aina batat yaduh, sebab kita tak tahu waktu tidur tangan kita duduk tak mana. Tuan-tuan tahu tangan tuan-tuan duduk tak mana waktu tidur? Agak-agak waktu tidur tangan duduk tak mana? Tidur siang tangan duduk tu, tidur malam sejuk. Cukup orang liku kan. Lepas tu mengkik pagi esok, anak ayah nak pergi sekolah ayah. Selagu tu ya. Cum-cum, benang apa lekat tak hidung ayah hang kira apa pergi sekolah sudah. Yang tu yang punya penyakit, yang anak kita pergi sekolah melelong-melelong tak sampai sekolah, kena virus kita tu. Sebab hang tak pegang sunnah Nabi SAW. Boleh faham tuan? Tuan tak suka lawak jenis aku ni. Oh lawak jenis-jenis aku tu syok. Allah. Nampak tak Nabi kita? Makna dia hak basuh tangan daripada dulu. Baik tuan-tuan sekalian, ada sebuah hadis Nabi SAW. Saya rasa seperti dekat ni lah kan. Hal lebih tu nantilah lepas lepas pilihan raya kot. Dan ada sebuah hadis Nabi. Jadi kita macam mana bila dah kita dapat tahu doktor-doktor pondok abang apa semua, ubat tak ada, vaksin apa semua, antibiotik apa semua, kita ada Allah Ta'ala. Boleh tuan-tuan sekalian? Kita ada Allah kan. Allahu yashfi, bismillahil kafi, baca yang tu lah kan. Wallahu yashfihi, Allah Ta'ala yang bagi penawar kepada kita. Likulli da'in dawaun, setiap penyakit tu ada ubat dia. Jadi tawakal tu ala Allah, tawakal kepada Allah. Macam mana cara dia tuan-tuan? Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Kata Nabi, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim salasa marrat. Berapa kali tuan-tuan? 3 kali. Kan? Dalam hadis al-asharah mubasysyirin bil jannah, hadis ni riwayat daripada Sayyidina Uthman,
kita baca selepas waktu subuh 3 kali, baca selepas waktu asar 3 kali. Kan? Lepas tuan sembahyang subuh, habis sembahyang subuh nak bangkit dah, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. 3 marat, baca 3 kali. Boleh faham? Lepas sembahyang apa? Lepas sembahyang asar, lepas sembahyang subuh tuan baca. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata lam tusibhu faja'atun bala hatta yusbih. Siapa yang baca pada waktu petang, pada waktu malam, siapa yang baca tu tuan-tuan, tiba-tiba Allah Ta'ala mendatangkan bala faj'ah, bala yang tiba-tiba. Ni penyakit ni main tiba-tiba ni. Kita tak tahu sekalian, main tiba-tiba mana kita nak tahu. Oh, tiba-tiba main. Jadi siapa yang membaca itu, lam tusibhu, Nabi kata apa? Dia tidak akan dikenakan, tidak akan ditimpa penyakit itu tiba-tiba, tuan-tuan sekalian. Makna dia apa? Ada pendinding daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu. Kemudian wa man qalaha hina yusbih, siapa yang baca pada waktu pagi, lepas sembahyang subuh kita baca 3 marat, lam tusibhu faj'atun bala hatta yumsiya, Allah Ta'ala akan pelihara dia sampai kepada waktu petang. Jadi waktu petang kita baca, Tuhan pelihara sampai waktu subuh. Waktu subuh kita baca, Tuhan akan pelihara sampai waktu petang. Tuan-tuan, doa tu tuan-tuan baca. Kan? Sebab bersabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya tuan-tuan sekalian, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya pun tak larang cerita bab kiamat ni. Insya-Allah tuan-tuan sekalian, ada waktu lain kita sambung balik hadis ni, tak habis kita kat tu. Boleh tak? Boleh tuan? Macam tak orang mau juga ni. Sakan tuan-tuan ni no. Ngaji main berapa? Ke 12? Tak salah tuan, tak salah. Takut lagi tuan-tuan pakai berdiri pakai duduk orang tu main pergi su. Mangkit tak boleh. Dia kata aku pun tak tahu hak mana kaki kiri, mana kaki kanan dah ni. Dia kata ustaz ni 20 seorang-seorang dia. Tuan cukup dekat tu. Boleh nah? Insya-Allah lah nanti bila-bila ada waktu lapang apa semua ni, saya main lain lah insya-Allah nah. Kita main lain insya-Allah. Apa pun tuan-tuan sekalian, terima kasih banyaklah sebab bagi masa kepada saya. Sebab kita tak ada nak hurai panjang lah cerita tanda-tanda kiamat yang lain ni daripada yang Nabi sebut tanda-tanda hak lain. Banyak tuan sekalian. Sebab hari tu saya dah abang kepada tuan-tuan, bukanlah nak suruh tuan-tuan beli nak promote buku dah. Cuma nak abang tuan-tuan carilah buku ni. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, tanda-tanda kiamat, tanda kecil dan tanda besar. Kali lagi saya tunjuk kepada tuan-tuan. Tuan-tuan baca ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia buat main ni, dia buat main bukan hanya kata-kata sahaja, tetapi dia buat main ayat Quran, dia buat main hadis Nabi yang telah ditashihkan. Hadis yang telah disahihkan tuan-tuan sekalian. Maknanya benda ni adalah benda sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup dekat tu. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Sekian dan demikianlah, saya mohon maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. Kepada Allah Taala saya mohon ampun. Terima kasih kepada Raja Tuan Kuasa Masjid. Kepada tuan-tuan terima kasih juga sebab tunggu dan bagi perhatian pada malam ni. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ni akan mendapat manfaat daripada Allah Subhanahu wa Taala. Saya minta izin untuk mengundurkan diri insya-Allah. Berjumpa lagi di lain waktu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.